Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama bagi sesi Minggu Destiny Siswa untuk UiTM Cawangan Johor bagi kampus Gamat dan juga Pasir Gudang. Alhamdulillah, tahniah juga saya ucapkan kepada semua para pelajar yang akan mendaftar pada semester Oktober kerana telah terpilih untuk memasuki UiTM, terutama UiTM Cawangan Johor. Baik, syukur kehadirat Allah juga kita panjatkan kerana dengan limpah kurnianya kita masih dilindungi dengan Alhamdulillah, minta perlindungan daripada Allah untuk lindungi kita semua daripada wabak penyakit yang sedang melanda ini. Baik, untuk sesi ini kita akan bercakap tentang ESI Aidat dan akhlak dan kepribadian. Mungkin ramai yang tertanya, mungkin tak pernah familiar. Ya, saya faham. ESI Aidat itu apa? InsyaAllah nanti saya akan terangkan satu persatu. Okey, sebelum anda masuk ke UiTM, sekurang-kurangnya mengetahui apa itu ESI Aidat. Okey, dan kenapa perkara ini penting? Kerana nanti anda akan lihat bagaimana benda ini akan mencorakkan masa depan anda, akan mencorakkan masa depan para pelajar, akan membentuk diri dan sahsiah para pelajar. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Irwan bin Ismail. Saya merupakan Ketua Unit Kepimpinan Pelajar UiTM Cawangan Johor. Okey, bagi program-program kepimpinan, insya-Allah kalau mereka-mereka yang berminat dengan kepimpinan boleh datang berjumpa saya dan akan terlibat dengan banyak program kepimpinan yang ada. Baik, tapi saya tak nak sentuh tentang perkara itu buat masa sekarang. Hari ini kita nak bercakap tentang ESI Aidat dan juga akhlak dan kepribadian. Okey, sebelum kita mula, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang apa itu ESI Aidat. Okey, ESI Aidat merupakan salah satu inisiatif yang dibangunkan oleh mantan Vice Chancellor yang lama, dan nanti kita akan tengok apa itu ESI dan Aidatnya. Kerana ini adalah elemen-elemen yang penting untuk para pelajar kena faham, kena tahu. Sebab nak membentuk ciri atau kepribadian itu, ESI ini adalah satu elemen yang lengkap lah. Kalau saya kata ia adalah satu komposisi yang cukup lengkap untuk kita garap dan kita lihat bagaimana kita boleh membentuk pribadi. Seorang pelajar yang cemerlang, seorang pelajar yang soft skillnya aktif, keterlibatannya terhadap program dan bermacam-macam lagi. Okey, baik. Kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, sedikit pengenalan tentang ESI Aidat ini. Okey, sebelum itu kita pergi kepada falsafah dahulu. Okey, sebelum kita pergi pada ESI Aidat ni, saya nak perkenalkan dulu falsafah, visi dan misi UiTM. Sebab inilah perkara pokok, perkara utama yang para pelajar kena tahu sepanjang 3 tahun nanti sambung degree ke master ke PhD ke. Falsafah dengan visi dengan misi ini tidak pernah berubah. Okey. Okey, baik, kita lihat kepada falsafah. Individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu dengan penerapan nilai-nilai murni. Okey, falsafah yang kita nak, falsafah yang UiTM nak terapkan, kita nak menerapkan nilai-nilai murni agar graduan kita esok kalau dah grad, dah berjaya, menjadi graduan yang profesional, yang mampu membangunkan diri masyarakat negara yang mempunyai nilai-nilai murni. Okey, menjadi seorang graduan yang profesional, yang cekap, amanah, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ini yang terfalsafah nilai-nilai murni yang kita nak ni. Kan? So esok kalau jadi, tak kisahlah accountant ke, kata apa, pakar komputer ke, businessman ke, entrepreneur ke, pakar pemasaran ke, apa jua, nilai-nilai murni itu kita nak. Okey, so banyaklah nilai-nilai yang baik tentang disiplin, amanah, ada berbagai-bagai lagi nanti kita akan tengok dalam ESI dan Aidat. Okey, so yang paling mustahak falsafah kita adalah untuk membina dan menerapkan nilai-nilai ini supaya bukan hanya di dalam universiti, tetapi apabila bergraduan esok, graduan UiTM adalah graduan yang mempunyai nilai-nilai murni yang cukup tinggi dan cukup baik. Itu falsafah universiti yang pertama. Baik, seterusnya kita pergi kepada visi. Visi dengan misi. Kita pergi visi dulu. Visi ini menjadikan sebuah universiti terkemuka dalam bidang sains, teknologi, keusahawanan dan juga kemanusiaan. Okey, so kita nak jadi sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang-bidang yang dinyatakan. Okey, tetapi visi ini tidak akan tercapai sekiranya falsafah ini tidak dilaksanakan atau falsafah ini tidak berjaya. Kerana kalau kita nak jadi sebuah universiti terkemuka
dalam bidang kepakaran yang dinyatakan, kita nak lihatlah graduan kita dengan kata graduan profesional yang ada nilai-nilai murni yang tinggi, yang mana kalau kita sebut, oh, ini graduan UiTM, ini graduan UiTM, ini graduan UiTM. Kerana apa? Orang mengenali graduan UiTM dengan nilai-nilai murni yang tinggi dengan profesionalismenya. Okey, jadi bila kita lihat kepada visi untuk menjadikan sebuah universiti terkemuka, falsafah kita di awalan kita nak memastikan bahawa penerapan nilai-nilai murni ini berjaya. Okey, bila kita nak tengok bahagian misi, kita nak menjuarai pembangunan Bumi Putra profesional. Okey, kalau kita tengok kat sini misi untuk mencapai visi nak jadi sebuah universiti terkemuka, kita nak bangunkan Bumi Putra Melayu Sabah Sarawak, Bumi Putra Sabah Sarawak untuk menjadi golongan yang profesional, orang yang berjaya. So bila datang visi misi, tercapailah visi UiTM. So para pelajar sebelum melangkah masuk ke universiti, sebelum masuk melangkah ke UiTM, tengok dan nilai untuk menerapkan nilai-nilai murni. Kerana bila ada nilai-nilai murni ini, insya-Allah kejayaan itu pasti ada. Bila anda berusaha, kejayaan itu pasti ada. Dan insya-Allah anda adalah produk UiTM, anda adalah hasil daripada UiTM, dan kita akan dapat lihat itu sebagai satu kejayaan falsafah dan akhirnya akan menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti terkemuka. Okey, baik, seterusnya kita akan melihat juga kepada nilai-nilai tadi. Ni yang nak saya sebutkan tadi. Tadi kita dah cerita tentang nilai-nilai UiTM ESI IDAT tu. Hari ini kita nak detailkan apa itu ESI IDAT. Kenapa nak kena tahu? Kenapa perlu kami tahu? Kenapa perlu buat sekarang? Inilah yang kita nak mulakan daripada mula lagi. Sebelum pelajar-pelajar memulakan pengajian, inilah yang kami nak. Inilah yang kami harapkan pelajar bermula daripada langkah pertama sehingga langkah sebelum keluar daripada universiti, nilai-nilai ini terbentuk di dalam golongan mahasiswa. Okey, baik. Nilai yang pertama, bila kita pergi kepada nilai ESI untuk daripada tahun lepas 2020 hingga 2025, we talk about excellent, synergy dan integrity. Kerana sebelum ini kita bercakap tentang budaya perdana. Okey, 2010 hingga 2019 kita bercakap tentang budaya perdana yang ada pantas, positif, empati, relevan, nilai tambah, arif dan berilmu, ada 7 prinsip nilai perdana ditambah dengan etika dan nilai. Okey, amanah, integriti, accountability, menghargai masa. So, pergerakan itu dah cukup lama. Bermula daripada tahun 2010, kemudian sehingga 2019, kemudian kita beralih kepada ESI IDAT yang lebih mampan untuk kita garap di kalangan bukan sahaja pelajar, tetapi juga di kalangan stafnya, di kalangan golongan profesional yang belajar di UiTM-nya, pelajar-pelajar yang datang daripada luarnya, semua kita nak menggarap nilai ESI. Okay? Kalau kita lihat excellent, we talk about practicing internal quality standard that fulfill stakeholder requirement. Apa yang kita nak excellent? Kita nak internal quality itu. Bukan hanya kecemerlangan akademik, tetapi internal quality. Apa yang kita nak cakap tentang internal quality? Komitmennya, disiplinnya, amanahnya tip-top. Nampak? Bila sebut macam tu kita dah. Tetapi kita tak perlu bimbang. Sebab benda ini kita praktis. Kita jalankan setiap hari, kita laksanakan setiap hari. Contoh, bila kita dah masuk dalam kelas, kita nak belajar, kita beramanah. Kita beretika. So benda tu jadi praktis. Bila benda tu menjadi satu penerapan dalam diri kita, so nilai-nilai murni itu akan terpahat dalam diri kita. InsyaAllah dia tak akan menjadi masalah. So internal quality, bukan kata saya kata sebelum ni tak ada. Dah ada. So orang kata apa? Kita tambah baik. Kita polish lagi. Kita cantikkan lagi. Sebab zaman sekolah dah habis. Atau zaman diploma dah habis. Sekarang adalah zaman untuk meneruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, so kena polish benda-benda macam tu. Tak boleh bawa sentimen lama ataupun kekalkan sentimen yang sama untuk dibawa ke seterusnya. Tak, we need and we have to improve every day. Bila kita improve benda tu yang kita panggil internal quality kita akan berkembang. Bila kita tengok tentang synergy, collaborating to maximize productivity antara industri dan juga society. Yang mana kita di UiTM, di universiti ini kita nak gembelengkan atau we want to collaborate between university ini termasuklah semua yang ada, termasuklah pelajar, okay, dengan industri dan juga society, supaya apa yang dikehendaki antara ketiga-tiga pihak ini, universiti, masyarakat dan juga industri, kita dapat mana kita dapat sempurnakan.
Maknanya kalau puzzle tu match lah. Jadinya bila puzzle itu match, so sinergi itu ada kat situ. Jadi kita sebagai kata-kata pengeluar produk graduan, so ada kehendak dan keperluan kegunaan di pasaran. Okay? Dan seterusnya we talk about, kita bercakap tentang integriti. Integriti ni dah banyak sangat. Bercakap tentang honest, bercakap transparent, bercakap tentang orang kata apa, jujur, amanah. So integriti ini merangkumi pelbagai benda. Kerana dalam nilai ESI yang kita nak terapkan, integriti memainkan peranan yang sangat penting. Okay? Walaupun katalah kita berjaya, tetapi dengan nilai integriti yang sangat rendah, apa akan jadi? Contohlah kalau kata kita jadi usahawan yang tidak berintegriti, dan pada masa yang sama kita ada orang yang kita gaji dalam memberi pekerjaan, so apa akan jadi pada masyarakat? So benda itu akan berkembang. So kalau kita melaksanakan sesuatu tugas, apa jua kerja ke, so apa jua amanah, dan sekarang nak masuk, nak start belajar ni, so nak mula dengan semester 1, semester 2, semester 3, so mulakanlah dengan integriti. Buatlah sesuatu itu dengan amanah. Sebab apa? Benda ini yang kita akan bawa keluar esok. So kalau kita dah mula untuk tidak melaksanakan integriti di peringkat pembelajaran sekarang, bagaimana kita nak bawa keluar? Okay, so jadinya integriti itu sangat penting. So integriti itu adalah internal yang mana para pelajar kena lihat untuk memastikan bahawa diri masing-masing boleh mencapai apa yang kita nak. Okay, daripada segi excellence-nya, daripada sinerginya. Sinergi ini adalah antara yang kita lihat sebagai salah satu elemen yang mana kita mampu untuk pastikan bahawa kebolehpasaran graduan kita ini cukup baik. Okay? Dan yang terakhir adalah integriti. Integriti ini perlu dipastikan bahawa para pelajar kena faham apa yang perlu dilakukan. Okay? Nilai-nilai itulah yang membawa kepada kejayaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Okay? So ini yang tadi saya sebutkan tentang ESI. Okay, kenapa kita nak terapkan benda ni? Kita yakin bahawa nilai-nilai murni ini adalah batu asas untuk kita hasilkan produktiviti. Okay, tadi dah sebut tentang ESI itu apa. Sekarang kenapa kita nak benda-benda ni? Kita nak letakkan ini sebagai batu asas dalam kita menghasilkan produktiviti. Okay, kita nak pastikan bahawa usaha penambahbaikan itu berterusan. Bermula dari, sebab kita dah selesai peringkat sekolah, diploma ataupun pra ke sebelum ni, kan, kita dah pergi ke peringkat seterusnya. So kita nak ada penambahbaikan. Each and every day kita nak benda itu berkembang. Kita nak benda itu diperbaiki. So bila benda itu diperbaiki, maknanya ada potensi untuk graduan, terutama graduan-graduan kita berkembang. Berkembang daripada sudut apa? Berkembang daripada sudut ilmu, berkembang daripada sudut soft skill-nya, berkembang daripada sudut sifatnya. Orang yang tidak meminta-minta, orang yang tidak mengharap, komplain sana itu, komplain ini, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. No, kita stop benda tu. So now we are going to be more productivity. We are going to be more effective. Dengan apa jua cara halangan yang datang, kita tetap boleh bergerak ke hadapan. Halangan pasti ada. Kalau tak ada halangan, itu bukan cabaran namanya. Kan? Sebab apa? Kalau kita faham, bagi orang Islam yang faham, setiap satu perkara itu pasti ada ujian. Untuk kita berjaya, pasti ada ujiannya. Tak kisahlah, kalau bukan Islam pun sama juga. Whatever we do, kalau benda itu sangat sedang, maknanya itu bukan cabaran. Okay? Kejayaan pasti hadir dengan cabaran. So, penghasilan produktiviti ini perlu penambahbaikan pada setiap masa. Okay? Alright. Ini adalah excellent, sinergi, integriti. Tadi saya sebutkan tadi tentang piawaian kualiti dalam pihak berkepentingan. Ini yang kita nak tengok juga. Saya kembangkan sikit tentang ESI ini. Okay, nak kita tengok kualiti dalaman untuk keperluan pihak berkepentingan dan harapan yang mana kita nak lihat para graduan kita, okay, mempunyai satu kualiti sebagai graduan UiTM yang cukup baik. Okay, pada masa yang sama juga kita nak lihat excellence of the academics of our students is orang kata apa, being recognized. Okay, kalau kita ikut sekarang orang kata akademik itu sesuatu komposisi yang amat penting. Ya, betul. Tetapi pada masa yang sama kita kena ingat juga komposisi excellent daripada sudut kepribadian. Nilai-nilai murni dan ciri-ciri kita itu juga perlu. Jadinya nak penuhi piawaian ini perlu seiring. Akademik dan juga nilai-nilai excellent pada diri itu perlu ada. Sebab kualiti dalaman itu memerlukan satu praktis, satu latihan, satu pendedahan. Okay, supaya para pelajar dapat lihat bagaimana untuk academic excellence and your internal quality is
go along. Dia akan berjalan sekali. Okey, dan seterusnya adalah sinergi. Kita bercakap tentang kelancaran produktiviti memberi manfaat. Maknanya kalau kita lahirkan graduan-graduan yang cemerlang, yang mana tadi saya sebutkan, kita boleh matchkan, kita boleh mergekan antara industri, masyarakat dan juga universiti. Tetapi pada masa yang sama, bila kita nak merge, kita kena pastikanlah graduan kita, produk kita ni, iaitu para pelajar, mestilah boleh match dengan cabarannya yang ada di industri, dengan cabaran yang ada dalam masyarakat. So kita nak pastikanlah, kita tak boleh nak tunggu dan lihat. So kita kena berubah kepada arah tu. Kita kena move ke arah itu. Jadinya kita kena bentuk ke arah itu supaya kita boleh match. We are matching. Kita yang akan match dengan masyarakat, kita yang akan match. Sebab kalau kita nak berubah, mungkin payah kita nak ubah masyarakat. Tetapi apabila kita nak ubah masyarakat tu, sebenarnya tak ada masalah pun. Tetapi haruslah bermula dengan sinergi kita lah. Sinergi graduan-graduan UiTM, pelajar-pelajar UiTM. Sebab bila pelajar masuk dalam masyarakat, kalau jumlah seorang mungkin satu kelompok. Tapi kalau 500, 600, bayangkan kita ada 125 graduan, 125,000 graduan. So bagaimana kalau mereka ini menyertai masyarakat dengan sinergi yang cukup baik, dengan excellent ni. Okay? Jadinya itu yang akan merubah masyarakat. Okay? Dan integriti yang kita tengok, ini yang disebut tadi menilai kejujuran, rasa hormat, ketulusan. Kita nak capai satu standard yang cukup tinggi. Okay? Kerana bila kita nak blend in, sinergikan dengan industri dan masyarakat, integriti ini sangat penting. Okay? Kalau kata contohlah masyarakat itu berada dalam keadaan tidak baik, so siapa yang nak mengubah? So the integrity come from our students. Perubahan itu datang, pelajar kita bawa perubahan itu. So matching kan, insyaAllah benda itu akan berubah. So siapa yang jadi ejen perubah? Pelajar kita. Okay? So dengan nilai ESI ini, okay, tidak hanya kita bercakap tentang untuk memperbaiki masyarakat, tetapi sekiranya perlu diperbetulkan, so para pelajar kita lah yang akan membentuk. Pelajar-pelajar kita lah yang akan memulakan langkah itu untuk membentuk masyarakat yang lebih maju. Okay? Baik, seterusnya ini sedikit tentang IDAT. Tadi dah sebut ESI, dah tahu apa itu ASI. Sekarang kita nak tengok apa itu IDAT. Okay, bila kita bercakap tentang IDAT, okay, kita cakap tentang ilmu, disiplin, amanah dan rajin. Okay? Bila bercakap tentang ilmu, okay, kita nak pastikan, sebab ini ada 5 nilai-nilai murni yang mana kita nak bercakap tentang untuk berjaya. Okay, nak berjaya kena adalah 5 ilmu ni. Buku syahadat ini ditulis oleh Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Azrai Kasim, mantan Naib Chancellor UiTM, dan diterbitkan oleh UiTM Press. Okay, so bila kita bercakap tentang ilmu, apa yang ilmu yang kita nak? Ilmu tentang akademik, ilmu yang nak masuk ni, yang nak ambil diploma apa ni, degree apa ni, pra apa ni. So ini adalah ilmu. Okay, dan pada masa yang sama juga bukan hanya ilmu berkaitan dengan akademik, tetapi ilmu berkaitan dengan kehidupan. Yang mana kita menjalani sebagai mahasiswa UiTM, para pelajar UiTM, kita nak ilmu. Ilmu apa? So ilmu ni banyak cabang ilmu. Jadi bila datang ke universiti ni, banyak cabang ilmu yang kita kena cari. Ada ilmu yang boleh kita katakan diberi, iaitu ilmu akademik, yang mana kena hadir kuliah, mendengar tutorial. So adalah ilmu. Tapi pada masa yang sama juga kena ada ilmu yang perlu dicari. Okey? Ilmu kepimpinannya, ilmu keusahawanannya, ilmu sosial khidmat sosialnya, khidmat masyarakatnya, okey, khidmat sukannya. So semua itu adalah ilmu, tapi ilmu itu adalah ilmu yang kita kena cari. Okey? Baik, seterusnya kita pergi kepada disiplin. Kenapa nak cerita tentang disiplin? Sebab daripada kecil lagi, daripada sekolah lagi, kita dibentuk di rumah, di sekolah untuk berdisiplin. Kenapa di universiti kita perlu berdisiplin? Cabaran berbeza. Anda datang ke universiti, tak ada lagi mak ayah. Dulu duduk asrama ada cikgu, ada warden. Tapi di universiti, walaupun ada staff resident college, tetapi survival tu terletak kepada diri sendiri. Kalau tak berdisiplin di universiti, kemungkinan untuk gagal itu tinggi. Kerana dekat sini, tak ada orang nak guide. Tak ada orang nak marah. Tak ada orang nak tengok apa yang anda buat. So disiplin itu memerlukan, dituntut ketika berada di universiti ini. Sebab kalau nak berjaya, because you have to strive to survive. Disiplin itu sangat tinggi. Kalau contohlah dah datang sini, dah seronok, lupa kelas, lupa pada banyak benda, so how you going to be survive? Mak dengan ayah dekat rumah. Kan? So tambah pula dengan komitmen kerjanya, kalau berpersatuannya dengan akademik lagi, dengan assignment lagi, so banyak komitmen.
kena letakkan disiplin itu pada tahap yang tertinggi. Okey, sebab kalau kata anda gagal dalam membentuk disiplin, di sini akan berlaku. Kerana anda adalah milik diri anda, anda yang akan urus diri anda. Okey, so kena ada disiplin yang cukup baik ya. Okey, dan amanah. Okey, bila kita pergi kepada amanah, amanah ni saya rasa semua orang dah faham. Kenapa perlu beramanah dalam menjalankan kerja, menjalankan esok dah buat assignment, quiz, test. Kenapa kena ada amanah? Sebab amanah ini akan bermula di sini. Kalau amanah kita dah buat di sekolah, teruskan amanah itu. Perbaiki amanah itu. Kerana apa? InsyaAllah bila kita masuk dalam masyarakat, kita masuk dalam industri, kalau amanah itu cukup baik, InsyaAllah kita akan melahirkan satu perniagaan atau satu komposisi masyarakat yang cukup baik. Kita tahu bagaimana konsep amanah ini. Bila kita buat sesuatu dengan gaya tidak amanah, apa akan jadi? So, bukan hanya para pelajar yang akan menghadapi masalah, tetapi bila masuk dalam masyarakat esok, masyarakat juga akan bermasalah. Kena ingat, graduan-graduan universiti adalah graduan-graduan yang dipandang tinggi. Okey, ialah kita dipandang sebagai orang yang berkelulusan. So kalau kita tak melaksanakan perkara-perkara ini, tak bercakap tentang amanah dengan cukup baik, macam mana kita nak membentuk masyarakat? Okey, sebab kalau pelajar tak lihat amanah itu untuk melakukan sesuatu kerja dengan amanah, maka takkan dia. Tetapi saya yakin para pelajar yang dipilih yang memasuki UiTM ni adalah pelajar yang mempunyai amanah cukup baik. Kerana apa? Mereka telah berusaha melalui satu kesusahan dan kepayahan yang cukup panjang daripada zaman kecil sampai zaman sekolah. Saya pun dah lalui semua benda-benda tu. Jadi amanah ini melahirkan kita generasi yang nak berjaya pada masa hadapan. Okey? Dan seterusnya kita bercakap tentang rajin. Okey, bila cakap tentang rajin ini, saya rasa semua orang dah tahu dah faham sangat dah kenapa kita perlu rajin. Okey, sebab ilmu tu takkan padam selagi kita, orang kata apa, belum pergi meninggalkan dunia ini. Kan? So kita kena rajin berusaha, sebab bila kita rajin berusaha, banyak yang kita nak, yang kita usahakan, insya-Allah akan tercapai. Rajin dalam kita menuntut ilmu, rajin dalam kita mencari ruang dan peluang untuk kita perbaiki diri. So dengan perkara inilah kita dapat lihat bagaimana sifat rajin dalam aidat ini mampu memberi ruang kepada para pelajar untuk terus maju ke hadapan. Okey? Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tanggungjawab. Bila melihat kepada tanggungjawab, penting setiap apa yang ada di universiti ini kita bertanggungjawab. Bukan hanya pelajar, tapi juga saya dan staf-staf yang lain, kita ada tanggungjawab. So saya melaksanakan tugas saya, melaksanakan tanggungjawab saya, para pelajar melaksanakan tanggungjawab masing-masing, yang mana sebagai seorang pelajar, seorang kata apa, ahli persatuan, seorang pemimpin, seorang bakal usahawan. So tanggungjawab itu ada. Tetapi apa core tanggungjawab kita terhadap universiti, terhadap diri sendiri, terhadap ibu dan bapa, terhadap masyarakat? Dua penting lah. Kita cakap dua benda yang penting. Terhadap diri sendiri, terhadap ibu bapa. Tanggungjawab yang pertama. Bila masuk yang ketiga, tanggungjawab terhadap universiti. So tiga benda ni tengok dulu. Kan? Tengok dulu apa tanggungjawab terhadap tiga perkara ni. Diri sendiri bagaimana? Apa tanggungjawab kita? Apa yang kita nak bentuk pada diri sendiri? Apa yang kita nak jadi pada masa hadapan? So itu tanggungjawab kita. Berjaya atau tidak, tanggungjawab diri sendiri. Dan seterusnya kita lihat pada tanggungjawab pada ibu dan ayah. Beruntunglah kepada mereka-mereka yang masih ada ibu dan ayah. Kerana kita masih boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita terhadap mereka. Jadi gunakanlah ruang dan peluang ini untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Mak ayah hantar datang universiti untuk apa? Untuk melihat anak dia berjaya. Jadi ini laksanakanlah tanggungjawab itu. Itulah tanggungjawab yang kita nak kena lakukan. Bukan datang sini, lupa diri, tak ingat mak ayah yang ada dekat rumah. So abaikan tanggungjawab yang kita ada. Akhirnya, kita kecewakan diri sendiri dan kecewakan mak ayah. Stop doing that. Okay? Letakkan pada sekarang, bermula daripada sekarang, tanggungjawab itu. Aku ada tanggungjawab untuk diri aku ada tanggungjawab untuk ibu dan ayah aku ada tanggungjawab untuk universiti. Tanggungjawab universiti itu tak perlu bimbanglah. Datang ke universiti, belajar di universiti, gunakanlah segala ruang. Laksanakanlah tanggungjawab sebagai pelajar dan pastikan anda bergerak. Kita nak tu je. Kita nak tu je. Apa yang ada di dalam universiti ini, anda pakailah. Gunakanlah. InsyaAllah kita akan beri sepenuhnya untuk pastikan anda berjaya. Okey? Dan yang paling mustahak, bila kita bercakap tentang ketiga-tiga benda ni, ketiga-tiga tanggungjawab ini, kena pastikan ia bergerak seiring. Kerana apa? Dia tidaklah tiga perkara yang berbeza. Dia berjalan seiring. Diri sendiri,
yang pada masa yang sama akan terlaksana tugas pada ibu bapa, dan pada masa yang sama juga pada universiti akan tercapai. So nak mula daripada mana? Mula pada diri sendiri. So bila diri sendiri itu bergerak ke hadapan, tahu apa yang perlu dilakukan, insya-Allah benda itu akan berjaya. Okay? Alright, so sedikit kita masuk bab akhlak. Kita dah habis tentang ESI tadi. Saya rasa semua para pelajar insya-Allah akan mudah faham tentang apa itu ESI Aidat. Okay, dan seterusnya kita bercakap sikit tentang akhlak. Okay, akhlak ini pun termasuk juga dalam ESI Aidat. Dia dah masuk dalam komposisi akhlak dalam ESI Aidat. Okay, baik, cuma kita nak tengok tentang akhlak ni. Okay, mahmudah, mazmumah, saya rasa semua orang dah tahu. Okay, bercakap tentang akhlak kita dengan Allah, bagaimana sifat kita dengan Allah, tanggungjawab, disiplin, semua ada dalam tu. Sebenarnya akhlak, benda-benda yang disebut dalam ESI itu, dia mencerminkan akhlak kita. Okay, contohlah kalau kita dulu duduk di rumah, kita ikutlah sebab mak ayah ada, mak ayah sentiasa ingatkan kita. Tapi bila kita duduk di universiti, kita survive sendiri. So akhlak kita terhadap Allah, kadang solat 5 waktu kita bagaimana, apa lagi perkara-perkara yang kita lakukan, kadang-kadang kita makin lama makin lupa. So itulah yang kita lihat bagaimana akhlak kita terbentuk. So sebab kita sekarang ni adalah tempoh masa kita yang akan bentuk diri kita. Kerana kita nak capai akhlak terbaik, akhlak yang diredai Allah SWT. Sebab kita kena ingat apa jua yang kita lakukan dalam ESI Aidat yang saya sebutkan tadi, Aidat lah terutamanya, okay, dia akan membentuk akhlak. Membentuk akhlak sebagai orang kata apa, umat Rasulullah, sebagai orang kata apa, hamba Allah, hamba Tuhan. Juga pada yang non-Muslim, kita semua ada agama. So agama mengajar kita. So daripada sudut itulah kita lihat akhlak kita. Tak ada agama yang mengajar umat dia ataupun hamba dia untuk jadi jahat. Tanyalah mana-mana agama, apa yang agama yang anda notiskan, tak pernah yang minta untuk orang kata apa, penganut ni untuk menjadi jahat. Baik Islam ke, Buddha ke, Hindu ke, semuanya mengunjurkan untuk menjadi yang terbaik, untuk jadi manusia yang baik. Sebab apa? Kita kena ingat, orang kata dunia ini adalah sementara. So kita ada dunia seterusnya lagi. So kita binalah akhlak tu. Sebab dengan akhlak yang begini, dengan akhlak yang terbaik ini, inilah yang akan membentuk diri sendiri. Bila masyarakat itu terbentuk dengan jayanya, bermula dengan diri sendiri, dan dia akan berkembang dalam komposisi masyarakat. Kalau kita tengok dalam isu-isu sekarang, kalau kita cakap tentang di Malaysia, saya bukan kata agak happy lah, saya amat gembira dan saya amat teruja bila kita lihat walaupun hikmahnya dalam situasi yang ada sekarang, tetapi masyarakat kita masih lagi bertoleransi, bekerjasama, mengambil berat antara satu sama lain. Kerana kalau sebelum ni kita dengar masyarakat dah pentingkan diri sendiri, tapi akhirnya dengan situasi yang berjadi begini, kita masih lagi mengamalkan, kita masih lagi ada sifat kita ambil berat terhadap orang lain, kita ambil tahu, ambil kisah. Bukan kita nak menyibuk, tidak, tetapi sebab akhlak itu membawa kita mengambil berat, sebab ada sifat tanggungjawab kat situ. So itu yang kita kata akhlak kita berkembang menjadi sesuatu yang kita praktis. So itu yang kita lihat sebagai bila mana akhlak yang mana terpuji, yang mana kita nak lihat daripada sudut agamanya, baik daripada orang Islam, agama-agama lain. Okay, so lihatlah kepada komposisi agama itu untuk membina akhlak seorang manusia. Okay, ini sedikit daripada Martin Luther King Jr. Intelligent plus character, that is the goal of a true education. Saya suka sangat dia punya quote ni. Sebab apa? Kalau intelligent tak ada karakter, boleh, ialah is only an education. Tetapi sebab karakter tu tak ada, anda berjaya mendapat keputusan yang sangat cemerlang, tetapi sifat menghormati, sifat memahami, tanggungjawab itu tak ada. So di mana true education? So when we talk about true education, okay, we talk about intelligent come with the character. Karakter itu apa? Karakter itu adalah skill, soft skill kita, sifat-sifat kita, tanggungjawab kita, amanah, disiplin yang saya sebutkan tadi, akhlak kita tu. So itu dah datangnya karakter. Okay, daripada sinilah bila datang kebijaksanaan dengan karakter yang ada, itulah true education. Because the success is already in front of you. Okay, but to get it, to grab it. Contoh yang saya bagi paling mudah lah, saya boleh bagi. Kalau nanti dah jumpa rakan-rakan sekelas, okay, dah kenal rakan-rakan sekelas, sekarang ni dia adalah rakan sekelas. Okay, dia adalah rakan sekelas. Okay, dan after dah belajar esok, korang akan graduate bersama-sama.
Okay, you akan graduate bersama-sama. Dan bila nak minta kerja esok, you are among competition among each other. You compete among each other. Okay, so apa kelebihannya? You talk about karakter. Karakter bukan sahaja untuk dapat kerja, tetapi juga karakter bila dalam datang dengan untuk bersama masyarakat dan juga industri, bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, family, friends, or whatever not. So itulah yang kita nak tengok, intelligence dengan karakter. Okay, bila datang dua benda ini datang bergerak sekali seiring akademik dan juga nilai-nilai murni ini, insya-Allah kita akan membawa pelajar ke arah yang lebih cemerlang. Okay. Baik, kalau kita tengok dekat akhlak ni, kita sambung sikit lagi. Keruntuhan akhlak ni membawa berbagai-bagai masalah dalam kehidupan. Okay, so seperti yang kita tahu, seperti yang kita faham, keruntuhan akhlak ini akan merosakkan masyarakat. Keruntuhan akhlak ini akan merosakkan institusi kekeluargaan. Keruntuhan akhlak ini akan merosakkan negara. Akhirnya itulah yang bawa kepada kemusnahan. Okay, jadinya bila kita membina akhlak, kita letaklah akhlak itu pada tahap yang tertinggi. Okay, gunakan kebijaksanaan itu, talk about intelligence tadi, dengan akhlak yang cukup tinggi untuk kita bawa diri kita, keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita untuk menjadi satu bangsa yang cukup berjaya. Kerana akhlak inilah yang akan menjadikan kejayaan kepada sesuatu perkara. Okay, alright. Seterusnya, cabaran-cabaran kita tengok dalam peringkat dalaman dan luaran ketika menjadi seorang cabaran kita dalam berakhlak ini, banyak cabaran-cabaran yang terpaksa kita hadapi, banyak cabaran-cabaran yang kita bercakap tentang kehidupan yang berasaskan iman, taqwa, ihsan, kerana ilmu pengetahuan sahaja tidak mencukupi. Ilmu pengetahuan saja tidak mencukupi. Tetapi dengan ilmu pengetahuan itu, kita dapat membina satu masyarakat yang cukup kompetitif. Okay, kalau kita tengok dalaman kita tak menjadi role model, kekeluargaan renggang. Ini adalah cabaran-cabaran di peringkat dalaman. Okay, kerana bila kita melihat kepada sesuatu cabaran itu, di peringkat dalaman ini, kalau kita tak boleh kontrol, because dalaman kita boleh kontrol, emosi kita boleh kontrol. Okey, orang kata iman mana boleh kita kontrol. Iman memang kita tak boleh kontrol, tetapi bila kita melaksanakan tugas kita, melaksanakan tanggungjawab kita, iman itu akan datang. Iman itu akan terbentuk. Taqwa, ihsan, semua tu dalam komposisi kawalan kita. Okey, dalam kawalan kita. Okey, jadinya bila datang cabaran-cabaran sebegini, sekiranya akhlak ini kita tidak jaga dengan baik, dia akan menyebabkan institusi kekeluargaan renggang, masyarakat akan mula bersendirian, hidup bersendirian, tidak lagi dalam situasi komposisi masyarakat. So itu akan memberi kesan. Okey, so bila tengok kesan luaran, kesan persekitaran, pengaruh media massa, pengaruh ingin tahu dan mencuba, rakan sebaya, ini kadang-kadang antara perkara yang kita tak boleh kawal. Tapi bukanlah kata kita tak boleh kawal apa yang datang, tetapi kita boleh bertahan dengan apa yang kita ada. Okey, suasana persekitaran yang tak baik, bagaimana kita nak mempertahankan diri kita. Kan pengaruh media massa, atau tambah sekarang bukan sekadar media massa, media sosial, cabaran media sosial cukup banyak. Kan, sebab kita boleh akses apa jua perkara, tambah dengan internet yang ada sekarang di hujung jari, kita boleh akses apa sahaja. So bagaimana kita nak mempertahankan. Okey, sebab ada lain nanti kita akan tengok kenapa cabaran dan pengaruh media ini memainkan peranan. Sebab dia membentuk juga sifat dan jati diri kita. Bila kita cepat mempercayai perkara-perkara yang kita tak tahu sahih tak sahihnya, dia akan membentuk peribadi kita. Jadinya ini yang akan kita lihat cabaran yang kita akan hadapi. Cuma kita kena ingat, cabaran di peringkat dalaman itu boleh kita kawal. Di luar tu mungkin tidak, tetapi luaran bukan maksud saya tidak boleh terkawal. Boleh terkawal, tetapi apabila setiap manusia, setiap insan yang ada mengawal diri sendiri, dan kalau kata seorang mungkin tak boleh nak kawal luaran, tapi kalau 100,000 orang, 20 juta orang mengawal dalaman, insya-Allah luaran tu akan terkawal juga. Kan? Jadi dia kena bermula dengan diri kita sendiri. So kalau kita mula dengan diri kita, insya-Allah luaran kita juga akan berjaya. Okey?
Right, dan sedikit tentang etika. Ini kita dah cakap tentang apa? Tadi dah cakap tentang akhlak dan etika. So, yes, saya nak menyentuh sedikit tentang etika media sosial melayari internet. Ini antara perkara-perkara yang saya sebutkan tadi lah. Tadi bila bercakap tentang di luaran ni. Okay, kalau kita nak kawal diri kita nak jaga diri kita untuk tidak mendengar benda-benda yang tidak sepatutnya. Dan tapi orang lain buat. Apa masalah jadi daripada kita? Sebab apa, kalau kita seorang mungkin kita tak boleh nak ubah luaran tu, tetapi pergerakan itu kita bermula dengan, kalau sekarang ni kita ada katalah sekarang saya ada 2,000 orang pelajar yang ada depan saya ni, 5,000 ke 6,000 ke yang ada depan pelajar yang mendengar ni, kalau 5,000 6,000 ini boleh membentuk satu etika yang cukup baik, akhlak yang cukup baik, bayangkan bagaimana institusi universiti, bayangkan bagaimana institusi masyarakat itu. Bila kita balik ke rumah, kita buat pada ahli keluarga kita masing-masing. Bayangkan 5,000 itu berkembang menjadi 10, 15,000, 20,000, 30,000. So akhirnya perkara luaran itu kita boleh kawal. Kan? So ini yang kita nak tengok sedikit tentang ketika melayari internet. Kita berhemah, jangan guris hati orang lain. Kadang-kadang kita bercakap di social media. Betul. Social media bagi saya letakkan dua kategori social media. Pertama adalah social media yang mana kita cakap tentang akaun social media yang kita ada. Dan satu lagi social media adalah untuk kita berkomunikasi. Okay, kadang-kadang kita bercakap dalam WhatsApp, Telegram, Beep, kita main lepas je. Kita tak tahu kat dalam kadang-kadang kita tengok dalam grup tu ada mungkin orang yang terkesan dengan apa yang kita cakap, terguris dengan apa yang kita cakap. So dalam perkara-perkara ini kadang-kadang kita kena berhemah. Kita nak bagi pandangan, kita kena raikan perbezaan. Setiap manusia ada pandangan masing-masing. Jadi bila kita melihat kepada pandangan masing-masing itu, kita kena raikan pandangan orang lain. Orang boleh raikan, orang boleh terima pandangan kita, tapi kenapa kita tak boleh terima pandangan orang? So ni yang kita kena bagi, saya sebut sebagai berhemah. Kan? Raikan pandangan orang lain. Kalau orang tu tak setuju dengan kita, janganlah kita pula nak hentam dia. Kita raikan dia. Kita berbeza pendapat. Berbeza pendapat itu lumrah manusia. Sebab setiap orang ada pendapat masing-masing. Sebab daripada sudut pembacaan kita, pengetahuan kita juga berbeza-beza. Okay? Yang kedua kita cakap tentang adab. Elak bahasa-bahasa yang tak sepatutnya. Ada orang cakap, itu akaun social media aku, suka hati aku lah nak cakap apa pun. Tetapi ingat, apa yang anda share, apa yang anda post tu menggambarkan diri anda. Okay? Bahasa-bahasa yang tak sepatutnya, elakkanlah. Kan? Kalau kita tak puas hati pun, kadang-kadang social media saya faham menjadi tempat luahan. Okay? Tempat kita luahkan. Terutamanya untuk kita dapatkan simpati sebenarnya. Jadinya gunakanlah bahasa-bahasa yang elok. Tak payahlah menggunakan kata-kata kesat. Sebab itu adalah mencerminkan diri kita. Okey, dan seterusnya kita jaga keselamatan. Stop supporting unsur-unsur hasutan yang tidak baik kepada masyarakat, yang bawa kepada kecelakaan, bawa kepada kemudaratan masyarakat. So stop benda-benda macam tu. Okey, dan yang terakhirlah bertanggungjawab. Okey, kalau kita tak sure sesuatu benda, jangan kongsi. Okey, sebab ingat juga amanah kita dan tanggungjawab kita kepada Allah. Kalau kita share benda yang mungkin kita tak tahu betul tak betul, kan, dan benda itu disebarkan, ingat, dosa itu akan bersambung kepada kita. Kita dah sambung dosa orang, betul, kita pula letak dosa kita dan orang sambung dosa kita. So kalau benda-benda yang tak elok tu kita selidik dulu. Kemudian baru kita share. Kalau kita nak share, kita share. Okay? Sebab antara perkara yang kita kena ingat, ialah bila 1,001 kebaikan kita kongsi, macam sekarang ni saya kongsi ni, saya mengharapkan juga redha daripada Allah, kan. Tapi kalau kita berkongsi benda yang kita tak pasti dan benda itu membawa kemudaratan dan keburukan, so apa impaknya, implikasinya kepada kita. So bila nak buat sesuatu tu, ingat balik pada agama. Okay? Dia ni menggunakan social media secara positif. Kita kongsi maklumat. Yes, sekarang ni saya rasa media sosial lebih ke depan berbanding media masa. Okay, kita berkongsi maklumat, berkongsi pendapat, berkongsi pandangan. So raikanlah pandangan pendapat yang ada tu. Okay, elakkan berbincang isu-isu sensitif. Kalau benda-benda yang berkaitan dengan hal-hal yang membawa kepada perbezaan pendapat, try avoid. Sebab kita kena faham, ada perkara yang kita boleh bincang, ada perkara yang kita tak boleh bincang. Kalau nak bincang, carilah kalau dalam grup-grup, tak kisahlah grup-grup yang saya katakan sebagai sealiran, pergilah kepada grup-grup yang sealiran. Sebab kalau kita bercakap tentang isu-isu sensitif yang boleh bawa kepada percanggahan, akhirnya dia akan bawa kepada kemudaratan. So, masyarakat akan berbala. So dia tak ada guna betul. So carilah orang yang sealiran untuk boleh menyokong pendapat kita.
Okay. So dalam perkara lain juga sentiasalah beri harapan, bantuan, bukanlah kecam orang tu. Saya tahu kata apa, netizen Malaysia ni sangat powerful kan dengan kecaman-kecaman. So gunakanlah dengan sebaik-baiknya, letakkanlah harapan, sokonglah kepada benda-benda kebaikan. Kecaman tidak membawa kepada kebaikan. Okay. Kecaman ini hanya kritik. Kalau kritik membina itu lain. Tapi kalau kecaman ini dia kebiasaan kita bawa kepada suatu kebaikan. Okey, dan akhirnya adalah membawa pergaduhan. Pergaduhan ini boleh membawa kepada tekanan jiwa. Okay, so stop abusing people in the social media, dan kita pun avoid lah. Kalau kita pilihlah, sebenarnya social media ni kita boleh pilih apa yang kita nak dengar. Tak perlu kita nak dengar semua benda. Kalau benda tu kita tak suka, kita boleh avoid. So avoid it, sebab kadang-kadang dia boleh mendatangkan tekanan kepada diri kita. So you choose to be smart enough in using a social media. InsyaAllah perkara-perkara ini dapat kita bantu, perkara ini dapat kita laksanakan dengan lebih baik. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya mengharapkan kepada para pelajar untuk dapat memahami apa itu ESI, aidat, akhlak dan kepribadian, tentang sedikit tentang penggunaan di media sosial, kerana kita melalui fasa yang cukup mencabar sekarang. Dan saya doakan pada kejayaan pada para pelajar, bukan sahaja di universiti tetapi pada masa hadapan dan juga di akhirat. Okay, kerana apa yang kami nak adalah kami nak graduan kami berjaya. Okay, nak graduan itu graduan yang berjaya. Dan tak ada apa yang lagi yang kita boleh harapkan adalah kita melihat kejayaan para pelajar. Saya ucapkan tahniah sekali lagi kerana telah dipilih untuk memasuki UiTM, terutama UiTM Cawangan Johor, bagi kampus Gamat dan Pasir Gudang. Saya doakan kejayaan para pelajar untuk menumpuhi alam universiti ini dengan jayanya, bukan hanya kepada akademik saja tetapi juga kepada perkara-perkara lain, nilai-nilai murni lain. So semoga berjaya, gunakanlah ruang yang cukup baik. Insya-Allah kami doakan anda berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.